Salam sejahtera, anda bersama saya Nailah Huda dalam Fokus Minggu Depan. Dan pilihan raya negeri PRN Johor semalam menyaksikan momentum kemenangan Barisan Nasional berterusan dan pada masa yang sama menimbulkan persoalan mengenai hala tuju bagi pihak yang tewas. Fokus pada jam ini melihat kepada senario politik pasca Johor memilih serta menjelang Perhimpunan Agung UMNO dan pemilihan DAP pada minggu depan. Hari ini, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata hala tuju UMNO akan ditentukan pada Perhimpunan Agung yang dijadualkan bermula Rabu ini. Dan UMNO dijangka membentangkan pendiriannya terhadap Muafakat Nasional juga MN bagi menghadapi pilihan raya umum akan datang. Bagaimana postmortem mereka bagi UMNO dan juga parti-parti lain pasca PRN Johor dan persiapan menuju ke pilihan raya umum PRU ke-15. Sudah bersedia bersama saya ketika ini Fakhur Razi Rashid, Koordinator Program Research for Social Advancement REFSA. Terima kasih kepada Fakhur Razi sudi bersama saya dalam Fokus Minggu Depan. Pertama sekali secara umumnya, bagaimana Fakhur Razi melihat kepada keputusan PRN Johor semalam? Bagi saya itu adalah satu keputusan yang telah dijangkakan daripada awal lagi apabila beberapa penganalisis politik melihat simulasi daripada PRN Melaka menunjukkan bahawasanya Barisan Nasional mampu bergerak secara solo dengan koalisi mereka masing-masing untuk menang di Johor. Tetapi jumlah kerusi yang dimenangi oleh Barisan Nasional itu agak mengejutkan sikit kerana 40 kerusi, saya rasa itu satu majoriti yang agak besar di Dewan Negeri Johor itu sendiri. Tetapi ini adalah saya rasa satu anjakan semangat kepada Barisan Nasional khususnya UMNO menjelang Perhimpunan Agung tak lama lagi di mana mereka akan menyaksikan memutuskan beberapa keputusan politik khususnya dalam kerjasama di antara Muafakat Nasional itu sendiri dan bagaimanakah mereka ingin mendesak Datuk Seri Ismail Sabri Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen segera kerana itu adalah satu berita yang saya rasa diterima awal di pihak Barisan Nasional dan UMNO. Apabila mereka menang PRN Johor ini, saya rasa sudah cukup untuk mengumpulkan bukti mendesak Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen dengan segera. Kerana saya fikir kita tak perlu pergi pada PRN Kedah ataupun Perak kerana PRN Johor ini sudah cukup menunjukkan bahawasanya UMNO dapat kembali balik kepada negeri yang mereka dilahirkan dan negeri yang menjadi kubu kuat mereka sebelum PRU 14. Ramai yang menggambarkan PRN Johor ini sebagai litmus test untuk pelbagai perkara. Litmus test untuk bagaimana persiapan parti menuju ke PRU, bagaimana persiapan mereka untuk dapatkan undi 18 pengundi baharu. Tetapi apa dalam banyak-banyak senario yang kita nak jangkakan ini, bagi Fakhur Razi, apa senario untuk kita jangkakan selepas PRN Johor dan menuju ke PRU akan datang? Saya rasa dia bukan lagi satu eksperimentasi di antara pemimpin negeri atau parti politik, tetapi mereka sepertinya telah diberi isyarat kepada rakyat apa yang rakyat mahukan di bawah. Contohnya kalau saya boleh katakan seperti Pakatan Harapan di mana mereka rakyat di bawah ataupun pengundi sebenarnya mahukan mereka bersatu sebagai sebuah pembangkang yang boleh membawa aspirasi dan dasar-dasar yang lebih baik untuk diperjuangkan. Soal logo dan sebagainya itu hanyalah mengelirukan rakyat dan melihat memberi kelebihan kepada Barisan Nasional yang kita tahu mereka mempunyai kekuatan dari segi lokaliti dan pengundi asas mereka itu sudah berada di tempat itu sendiri. Jadi ini adalah satu isyarat bahawasanya parti politik harus ke hadapan, harus bersiap sedia memenuhi apa yang dimaukan oleh rakyat. Dan apabila berkata tentang undi 18, sedikit ada rasa kebimbangan saya apabila turnout rate undi 18 ini agak rendah. Dan ini menjadi satu tamparan hebat kepada parti politik. Bagaimana mereka sepatutnya menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk memastikan pengundi ini keluar mengundi, akhirnya mereka dilihat tidak mempunyai keupayaan untuk menarik pengundi baru ini dan undi 18 ini untuk turun beramai-ramai dalam PRN Johor. Dan saya sudah tentu sekali parti-parti politik kali ini akan memikirkan jalan yang lebih kreatif, yang lebih baik untuk memastikan lebih ramai rakyat yakin dengan sistem pilihan raya dan demokrasi kita dan ia akan memberi satu tekanan kepada parti politik untuk memastikan PRU 15 nanti tidak berlaku turnout rate berapa pengundi yang keluar itu lebih rendah berbanding PRN Johor dan Melaka itu sendiri.
Okey, Fakhur Razi ada sebut tentang persoalan logo, tapi itu kita nak bincang selepas ini. Sebelum itu kita nak juga sentuh mengenai Perhimpunan Agung UMNO minggu depan. Dikatakan akan menentukan hala tuju UMNO dan juga pendirian parti itu terhadap Muafakat Nasional. Sebelum ini kita nak cakap dulu pasal hala tuju UMNO itu dalam kita melihat kejayaannya dalam beberapa PRN dan juga menuju ke pilihan raya umum akan datang. Bagaimana jangkaan Fakhur Razi melihat kepada Perhimpunan Agung pada minggu ini, apa agaknya hala tujunya selepas ini? Saya melihat hala tuju mereka yang lebih penting adalah untuk kembali ke Putrajaya. Dan dia PRN Johor ini seperti mana yang saya katakan daripada awal tadi, ia memberi satu mandat yang besar kepada Presiden UMNO Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid Hamidi, untuk meneruskan kepimpinannya sehingga PRU 15. Dan ini memberi sikit tekanan kepada Perdana Menteri itu sendiri, kerana kita kena faham pada konteks pilihan raya untuk PRU 15 ini, Perdana Menteri sudah memeterai MOU perjanjian antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan. Dan ini yang menjadi soalan penting, adakah Perhimpunan Agung UMNO juga akan membincangkan tentang MOU itu sendiri dan mendesak Perdana Menteri untuk membatalkan MOU itu dan meneruskan untuk pembubaran parlimen. Dan ini memberi kesan juga kepada pendirian pembangkang iaitu Pakatan Harapan, adakah mereka masih lagi ingin meneruskan MOU ini bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri, kerana selepas dua pilihan raya mereka seolah-olah seperti gagal untuk memberi maklumat lanjut tentang apa kepentingan MOU ini kepada pembangkang, kerana ia semakin hari rakyat melihat yang untungnya adalah Barisan Nasional UMNO dan Perdana Menteri itu sendiri. Jadi saya rasa sedikit penambahan bukan sahaja Muafakat Nasional, tetapi adakah MOU itu akan dibincangkan dalam Perhimpunan Agung UMNO itu sendiri. Ya, menarik untuk kita melihat kepada memorandum persefahaman MOU itu dan bagaimana agaknya pendirian pihak pembangkang terhadap status MOU mengambil kira apa yang berlaku dalam PRN dan juga menuju ke arah PRU, dan salah satu isi kandungan yang dititik beratkan dalam MOU itu adalah RUU Akta Anti Lompat Parti itu yang dilihat antara perkara yang ditekankan terutamanya dalam kalangan penyokong pihak pembangkang. Pandangan Fakhur Razi keperluan tekanan ke atas Akta Anti Lompat Parti ini, terutamanya dalam kita bercakap tentang PRU, apa pentingnya untuk kita melihat pelaksanaan akta ini sebelum PRU akan datang? Buat masa ini saya lihat kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri sebenarnya tidak mempunyai komitmen pun untuk memastikan reformasi institusi seperti yang diharapkan pembangkang itu berlaku. Walaupun saya faham ada jatuhan kuasa pilihan khas di Parlimen dan beberapa perubahan yang berlaku dalam MOU itu sendiri, tetapi malangnya reformasi institusi itu tidak berlaku dalam selepas MOU ditandatangani. Bukan sahaja Akta Anti Lompat Parti ini sendiri, tetapi reformasi tentang pilihan raya itu sendiri tidak berlaku. Dan apabila perkara-perkara reformasi institusi ini tidak berlaku, maka ia menunjukkan bahawasanya kerajaan mempunyai komitmen yang agak lemah dan lambat dalam memastikan institusi ini dapat dijaga dengan berintegriti dan bersih itu sekali. Dan ini satu persoalan hebat kepada pembangkang, adakah pembangkang masih lagi melihat MOU ini dengan apa rekod yang telah ditunjukkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri dan kerajaannya agak lambat untuk membuat reformasi ini, adakah mereka masih lagi melihat MOU ini satu kepentingan buat mereka. Dan saya fikir mungkin satu kepentingan juga kepada pembangkang untuk meneruskan MOU ini dan menekan Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi selepas MOU itu ditandatangani, apa yang kita dapat lihat adalah reformasi itu berjalan dengan begitu lambat sekali. So ini saya rasa perkara yang paling penting kepada pembangkang, sama ada mereka ingin meneruskan MOU ini atau tidak. Ya, kita juga ada menyentuh sikit tentang pendirian UMNO terhadap Muafakat Nasional itu juga dijangka menjadi tumpuan pada minggu ini menjelang Perhimpunan Agung UMNO. Pandangan dan jangkaan Fakhur Razi, status Muafakat Nasional. Saya rasa buat masa ini UMNO dan Barisan Nasional nampaknya yakin untuk bergerak secara solo, dan apabila mereka dapat melihat bahawasanya Perikatan Nasional hanya menang 3 kursi saja di PRN Johor ini, mereka mempunyai keyakinan. Cuma ada satu dinamik baru berlaku di dalam PRN Johor ni yang ramai tidak perasan, bahawasanya bagaimana Perikatan Nasional yang masih baru khususnya Bersatu dapat menarik undi dan menang
mempertahankan beberapa kursi dan menang di seat endow dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawasanya mereka juga mempunyai sokongan, khususnya pengundi muda Melayu itu sendiri, di mana pengundi Melayu muda ini kebanyakannya mereka menolak Barisan Nasional, tetapi pilihan yang mereka ada, mereka melihat Perikatan Nasional. Dan ini salah satu kekuatan PN yang harus dititik beratkan oleh UMNO untuk memanggil pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri seterusnya. Dan begitu juga di dalam Pakatan Harapan. Pakatan Harapan di dalam PRN Johor memperlihatkan kekuatan mereka masih kekal, khususnya di kawasan urban dan di selatan Johor dan di utara Johor itu sendiri, khususnya di AP. Jadi ini adalah satu sepatutnya perkara-perkara yang perlu dititik beratkan oleh BN, kerana di dalam mereka meraih kemenangan di dalam PRN Johor, mungkin akan berlaku satu dinamik baru di mana Kerajaan Persekutuan mungkin beralih kepada Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. Itu kita boleh katakan benda itu benda itu tidak mustahil akan berlaku. Ya. Okey, pada masa yang sama minggu depan kita juga menjangkakan pemilihan DAP. Kita nak bercakap sedikit tentang parti DAP pula. Bagaimana parti ini dijangka mengatur strategi menuju ke PRU? Apa mungkin pengajaran bagi mereka juga pasca PRN Johor? Saya rasa DAP antara satu parti yang saya lihat di dalam PRN Johor adalah parti yang dapat mempertahankan hampir kesemua kursi, walaupun kalah 4 kursi, tetapi majoriti kursi yang dipertandingkan dalam PRU 14 itu dapat dipertahankan. Dan ini memberi satu semangat positif kepada DAP, khususnya untuk menerajui untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan dalam tempoh masa yang agak panjang. Dan dinamik ini juga akan menyaksikan kepimpinan DAP juga mungkin ada kepimpinan baru, kerana mereka juga ada kongres tidak lama lagi, di mana kita akan saksikan kepimpinan baru ini yang akan menerajui parti untuk PRU 15 akan datang. So ini agak menarik untuk DAP dan parti DAP itu sendiri, kerana mereka sudah mempunyai semangat dan moral yang tinggi untuk menuju ke pilihan raya. Dan mereka juga akan cuba membantu rakan-rakan dalam Pakatan Harapan itu sendiri dan semua istilah kemah besar itu sendiri untuk memastikan mereka dapat mencipta persaingan hebat di antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional itu sendiri. Akhir sekali secara ringkas, ramai yang bercakap tentang keperluan pihak pembangkang ini untuk mengatur semula strategi mereka. Malah ada yang menekan mereka supaya reset semula. Pandangan Fakhur Razi. Saya rasa mereka bukan saja perlu riset tetapi perlu memandang apakah yang rakyat mahukan. Itu saya rasa perkara paling penting. Kerana apa yang rakyat mahukan di pihak pembangkang sudah semestinya adalah kesatuan dan penyatuan mereka dalam bertempur dengan Barisan Nasional dan PN di dalam pilihan raya. Dan saya rasa itu agak mudah difahami oleh semua pihak. Dan selagi mereka tidak mempunyai formula satu lawan satu dengan Barisan Nasional, saya fikir agak sukar untuk pihak pembangkang ataupun parti-parti lain untuk memberi tekanan hebat kepada Barisan Nasional untuk masa akan datang. Ini adalah satu saya rasa dinamik baru di dalam di dalam PRU 15 akan datang, di mana parti-parti ini perlu duduk berbincang bersama-sama untuk memastikan mereka tidak memberi Putrajaya itu kepada Barisan Nasional. Ya, baik, terima kasih Fakhur Razi Rashid, Koordinator Program Research for Social Advancement REFSA, mengulas mengenai senario-senario politik pasca PRN Johor. Banyak lagi perkongsian dalam Fokus minggu depan. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Baik, sebentar tadi kami bincangkan senario politik pasca PRN Johor, dan selepas ini tumpuan pasti terarah kepada persiapan parti-parti menuju ke pilihan raya umum. Malah semalam selepas keputusan diumumkan, penyokong Barisan Nasional di bangunan UMNO Johor melaungkan
bubar Parlimen. Tapi Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin hari ini berkata keadaan kesihatan awam perlu stabil terlebih dahulu sebelum PRU15 boleh diadakan dalam tempoh terdekat. Katanya walaupun negara telah masuk ke fasa peralihan endemik tidak bermaksud pandemik sudah tamat kerana semua pihak masih perlu berhati-hati. Pada masa yang sama semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah pula berkata Malaysia dijangka melepasi gelombang varian Omicron menjelang penghujung Mac ini berdasarkan tanda-tanda penurunan kadar jangkitan sekarang. Jadi pada jam ini kita ingin melihat kepada situasi semasa COVID-19, bagaimana usaha untuk menangani gelombang Omicron dan dalam usaha untuk kita menuju ke arah endemik juga, bagaimana sistem kesihatan negara akan menampung dengan bebanan penjagaan pesakit yang mengalami long COVID. Sudah bersedia bersama saya Dr. Fahan Rusli, pakar kesihatan awam. Terima kasih Dr. Fahan bersama saya dalam Fokus Minggu Depan. Kalau kita nak lihat gelombang varian Omicron ini yang bermula kira-kira hujung Januari lepas, pada awalnya kita dengar ramai yang menganggap simptom Omicron ini sebagai sederhana, mild symptoms. Jadi kalau dari Januari sehinggalah sekarang, bagaimana pemerhatian doktor sendiri terhadap gelombang Omicron di Malaysia? Jadi apa yang kita dapat saksikan dengan gelombang Omicron ini, kita nampak jangkitan dia memang lebih luas lah daripada Delta, dan data juga menunjukkan bahawa keboleh jangkitan dia ialah 4 kali ganda lebih tinggi daripada Delta. Namun begitu, sebenarnya ia ada sedikit kebimbangan kerana kita dapat tengok bahawa selepas trend menurun pada hujung tahun dan awal tahun ini, di mana kes-kes kematian dan juga kes BID turun ke single digit, kita nampak bahawa sekarang ada peningkatan balik kes kematian dan juga BID. Dan kita dapat tengok bahawa ini ada kait rapat betul dengan jumlah yang mengambil booster, dan kita dapat tengok bahawa dengan kurangnya golongan-golongan tertentu mengambil booster, maka tinggilah golongan ini masuk ke dalam hospital dan juga memerlukan bantuan pernafasan dan juga kenaikan daripada segi kematian. Jadi daripada situ kita dapat tengok sebenarnya situasi Omicron di negara kita ini, dia tengah di dalam keadaan yang stabil kerana kita masih lagi mempunyai jumlah peratusan vaksin yang tinggi. Namun kalau kita tidak mengambil langkah-langkah yang betul, kita mungkin boleh burst dan kita boleh kita boleh mengatakan tu kita boleh kenaikan kes ke dalam hospital tu boleh meningkat dengan mendadak dengan secara cepat. Mengambil kira beberapa indikator yang doktor sebutkan tadi, melihat kepada kadar kematian khususnya BID yang brought in dead, kita juga nak melihat kepada ramalan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham yang kata Malaysia dijangka melepasi gelombang varian Omicron menjelang penghujung Mac. Pandangan Dr. Farhan realistik melihat kepada statistik sekarang ini? Well, kalau kita tengok daripada data tu, kita dah buat projection di mana kita nampak bahawa memang dia akan sampai ke satu tingkat peak, mana kita nampak bahawa kes tu akan mendadak, selepas tu dia akan menunjukkan kes-kes penurunan. Kalau kita tengok hari ini, Ketua Pengarah juga mengatakan bahawa hanya 1%, betul tak, daripada kes-kes yang telah dilaporkan yang perlu yang ada kategori 3, 4 dan 5 dan sebagainya. Tetapi saya ingin menarik perhatian sikit, di mana kalau kita ada lagi 20 hari ataupun 15 hari lagi hingga ke hujung bulan 3 ini, kalau setiap hari kes kita 30 lebih ribu dan setiap hari kita ada 1% yang ada bermaknanya lebih daripada 300 orang dan sebagainya, bayangkan kalau dalam masa 15 hari kali 300, jumlahnya sudah berapa? Tentunya ia akan ada tekanan di sistem kesihatan kita. Dan itulah sebabnya bila kita nampak, bila ke penghujung Mac, katalah kita sampai ke 40,000 dan sebagainya. Bila penurunan tu berlaku, katalah dia menjadi 25,000, 23,000, 20,000, namun jumlah peratusan yang masuk ke dalam hospital dan perlu bantuan pernafasan tu masih lagi 1%. Bermakna setiap hari beratus juga orang perlu dimasukkan ke dalam hospital, dan akan ada sampai satu tahap di mana ia mungkin boleh menjadi kritikal. Sebab itu kita kena pastikan kita harus mengurangkan gap yang ada di sini, jurang yang ada di sini, kita kena tutup. Bagaimana kita nak tutup? Kita kena pastikan golongan-golongan yang berisiko tinggi, yang umur 50, 60 ke atas, yang ada penyakit-penyakit sedia ada, mereka harus mengambil booster. Kita kena pastikan
pastikan kanak-kanak kita mengambil booster. Kerana kalau kita tengok data juga, kemasukan kepada NICU iaitu ward rapi kanak-kanak dan juga bayi dan sebagainya, kanak-kanak ini dan juga kanak-kanak sekolah, jumlah peratusan masuk ke dalam ward-ward ini sedang menunjukkan kenaikan trend. Ini bermakna kita sebenarnya rasa seolah-olah kita selamat, tapi sebenarnya ramai lagi hari-hari rakyat di luar sana yang masih lagi sangat-sangat terjejas dengan COVID-19 ini. Ya, bercakap tentang jangkaan Malaysia dapat melepasi gelombang varian Omicron pada hujung Mac, itu jangkaan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham, dan katanya ini berdasarkan trend jangkitan yang menurun sedikit dan juga berdasarkan trend jangkitan di negara-negara Eropah yang sebelum ini kita melihat kes melonjak sehingga ke berpuluh ribu, tapi sekarang sudah pun mula menurun. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat pada keluk jangkitan, ada mula peningkatan trend jangkitan kembali semula di negara-negara Eropah. Jadi bagaimana untuk kita fahami trend jangkitan di Eropah ini yang mungkin akan juga berlaku di Malaysia yang kita kata akan turun tetapi akan ada potensi untuk melonjak semula, bagaimana? Betul. Jadi apa yang sebenarnya yang berlaku di negara Eropah bila kita nampak trend dan sebagainya, mereka telah mengatakan bahawa COVID ini berlaku kebanyakannya pada hujung tahun dan pada awal tahun kerana ia dalam musim sejuk dan sebagainya. Dan apabila pada waktu musim panas, ia ada menunjukkan penurunan. Ini kita nampak 2020, 2021 dan kemungkinan besar ia berlaku pada 2022. Jadi untuk negara Malaysia sebenarnya tidak wajar kita asyik tengok kepada negara Eropah kerana iklim negara kita adalah yang amat berbeza sekali. Dan harus kita tengok bagaimanakah trend yang berlaku di antara negara-negara jiran kita. Jadi negara-negara jiran kita yang dekat-dekat kita boleh tengok kenaikan kes yang tinggi seperti di Hong Kong, di Taiwan dan sebagainya. Ini sebenarnya negara-negara yang kita harus perhatikan dengan lebih rapat. Ya, di Thailand, di Singapura. Kerana kita harus fahami, kita tidak bolehlah katakan Malaysia dengan UK ini adalah negara yang sama walaupun dua-dua negara ini asyik hujan saja. Kerana iklim dia adalah berbeza. Jadi kalau kita berani nak masuk ke endemik mengatakan bahawa kita sudah memahami dan sebagainya, kenapa negara yang terjaga seperti Singapura tidak lagi membuat decision itu? Dan semalam kita dapat tengok Kementerian Kesihatan di Singapura mengatakan bahawa mereka tidak berani untuk memberikan satu tarikh yang tentu ataupun yang ultimate, di mana mereka mengatakan bahawa inilah tarikh mutlak untuk kita ke endemik. Kerana untuk pindah ke endemik sepatutnya berdasarkan sains dan data, kita harus datang ataupun harus menurunkan kes kepada satu tahap di mana ia adalah boleh diterima. Dan kematian daripada kes-kes itu adalah boleh diterima. Bermakna, kalau kita mengatakan kita masuk ke endemik, bermakna kita mengatakan setiap hari kita akan ada mungkin 3,000 kes COVID. 3,000 kes COVID dan ke bawah, maknanya kita mengatakan itu adalah normal. Ataupun 5,000. Paras itu harus ditentukan dahulu. Selepas itu kita kena tengok juga data. Mengatakan dalam seminggu, berapa orang yang kita boleh terima yang mati sebab COVID. Bermakna kalau kita kata 10 orang seminggu mati sebab COVID dan kita boleh terima, itu baru kita boleh mengatakan kita masuk ke endemik. Tetapi apabila kita punya graf daripada jangkitan sebagainya naik turun, percayalah, agak pelik untuk kita mengatakan kita masuk ke endemik pada waktu ini. Kerana kita tidak lagi ada satu basis di mana kita mengatakan bahawa ini sebenarnya jumlah kes yang kita boleh terima untuk kita mengatakan kita masuk kepada endemik. Dan kembali kepada soalan Naila mengatakan bahawa macam mana kita nak compare between negara Malaysia ini dan Eropah dan sebagainya. Kita tidak boleh compare dan kita harus tengok macam manakah trend yang berlaku di negara kita. Okey, saya nak bercakap sikit tentang sikap masyarakat terhadap varian Omicron yang mana seperti saya katakan tadi ramai yang ambil ringan gejala varian Omicron, ramai yang anggap mild symptoms, gejala yang sederhana. Semakin ramai kita lihat yang ambil ringan jangkitan COVID-19 sekarang melihat kepada kadar vaksinasi yang tinggi, ada juga yang berkata sooner or later akan jangkit juga. So, buat. Tapi kajian menunjukkan ataupun kajian yang dapat menunjukkan kesan jangka panjang ataupun long COVID varian Omicron ini masih belum jelas. Kita tak ada datanya lagi. Pandangan Dr. Farhan melihat kepada sikap masyarakat yang ambil ringan varian Omicron, melihat kepada simptomnya yang dikatakan sederhana tetapi mengambil kira juga kesannya terhadap golongan rentan, kanak-kanak, warga emas, mereka yang ada comorbidity. Bagaimana?
Jadi sebenarnya bila kita ceritakan tentang golongan ini yang sebenarnya mereka tidak rasa apa-apa ataupun mereka mengambil endah lah tentang macam mana dia boleh terkena jangkitan dan sebagainya, kerana ini sebenarnya golongan-golongan yang istimewa. Kerana mereka ini sebenarnya dalam lingkungan umur yang masih lagi muda, tidak ada apa-apa penyakit dan sebagainya, dan jika mereka terkena COVID, ada kemungkinan besar mereka tidak akan ada apa-apa simptom dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat, walaupun kita ada di dalam golongan itu, sebenarnya kita harus memahami tentang apakah kepentingannya SOP ini. SOP ini bukanlah sebenarnya untuk melindung diri kita sahaja, tetapi kita kena mematuhi kepada SOP seperti mencuci tangan, penjarakan sosial dan sebagainya, kerana kita mungkin asimptomatik ataupun tiada gejala. Ya. Tapi kita mungkin boleh menjangkiti orang yang mungkin boleh masuk hospital dan sebagainya seperti warga emas, kanak-kanak dan sebagainya. Itu sebabnya kita harus mematuhi kepada SOP. Walaupun kita rasa kita ni kebal, tetapi mungkin orang yang kita jumpa tu mungkin tak sekebal dengan kita. Jadi tanggungjawab yang harus dilaksanakan ini bukanlah untuk diri kita. Kita kena tak boleh lupa benda tu. Kita melakukannya ialah untuk memastikan orang yang tak kebal macam kita boleh dilindungi. Baik, terima kasih. Itu tadi Dr. Fahan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam, mengulas mengenai situasi semasa COVID-19, bagaimana usaha untuk menangani varian Omicron dan sama ada Malaysia dapat melepasi gelombang varian Omicron pada penghujung Mac, dan apa bahayanya sikap setengah masyarakat yang mengambil ringan terhadap varian Omicron yang dikatakan hanya mempunyai gejala yang sederhana. Tetapi seperti yang Dr. Fahan sarankan, SOP tetap menjadi benteng utama untuk melindungi diri daripada jangkitan COVID-19. Itu perkongsian untuk Fokus Minggu Depan jam ini bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.